Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Sementara menunggu masuknya waktu maghrib, kita baca sedikit hadis daripada kitab hadis 40 tentang amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah, insya-Allah. Kita dah sampai pada hadis ke berapa? Kita dah sampai pada hadis yang ke 14, insya-Allah. Okey, jaminan terlepas daripada azab api neraka. Anil Harith ibn Muslim annahu akhbarahu an abihi Muslimi ibn al-Harithi at-Tamimi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu asarra ilayhi faqala idza ansarafta min salati al-maghribi faqul Allahumma ajirni minan nar 7 marrat fa innaka idza qulta dhalika thumma mitta fi laylatik kutiba laka jiwarun minha wa idza sallaita as-subha faqul kadhalika fa innaka in mitta fi yawmik kutiba laka jiwarun minha. Akhbarani Abu Sa'id anil Harith annahu qala asarraha ilayna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa nahnu nakhussu biha ikhwanana rawahu Abu Dawud. Okey, kita baca terjemahan hadis. Daripada Al-Harith bin Muslim bahawa sesungguhnya beliau telah memberitahu Abu Sa'id Al-Filastini daripada bapanya iaitu Sayyidina Muslim bin Al-Harith At-Tamimi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya baginda telah menyatakan secara rahsia kepada beliau, lalu baginda telah bersabda. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberi tahu satu hadis secara rahsia kepada Sayyiduna Muslim bin Al-Harith At-Tamimi. Apa hadis Nabi itu? Apabila anda telah beredar dari salat maghrib, maka katakanlah Allahumma ajirni minan nar. Yang bermaksud, ya Allah, lindungilah saya daripada api neraka. Sebanyak 7 kali, kerana sesungguhnya anda, apabila anda telah mengucapkan doa ini sebanyak 7 kali selepas maghrib tu, sesungguhnya sekiranya anda telah meninggal dunia pada malam anda membaca doa tersebut, nescaya telah ditulis buat anda akan keselamatan daripada api neraka. Jadi kalau kita baca Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali selepas maghrib, kalau mati malam tu dituliskan bagi kita kelepasan daripada api neraka. Ya Rabb. Apabila anda telah bersolat subuh, maka katakanlah juga seperti doa itu, kerana sesungguhnya anda, sekiranya anda telah meninggal dunia pada siang anda berdoa dengan doa tersebut, nescaya telah ditulis buat anda akan keselamatan dari api neraka. Begitu juga selepas subuh. Kalau kita baca Allahumma ajirni minan nar ini sebanyak 7 kali, maka kalau kita mati pada hari itu, pada pagi itu, pada siang itu, maka diberi kelepasan bagi kita daripada api neraka. Perawi yang bernama Muhammad bin Shu'aib telah berkata, apa yang dia kata? Abu Sa'id telah memberitahu saya daripada Al-Harith bahawa sesungguhnya beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan secara rahsia kepada kami, lalu kami pun telah mengkhususkan saudara-saudara kami dengan doa tersebut. Jadi hadis ini diberitahu secara khusus kepada sebahagian orang. Yang menerima hadis ini pula memberitahu secara khusus pula kepada sahabat-sahabat ataupun saudara-saudara mereka. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Kita baca hadis riwayat Imam Nasa'i pula. Warawan Nasa'i bisanadihi an Muslim ibn Al-Harith ibn Muslim at-Tamimi annahu haddatsahum an abihi qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار 7 مرات فإنك إن مت من يومك ذلك كتب الله لك جوارا من النار
فإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار 7 مرات فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. Ini di dalam riwayat Imam An-Nasa'i radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam An-Nasa'i pula telah meriwayatkan melalui sanad beliau daripada Muslim bin Al-Harith bin Muslim Al-Tamimi bahawa sesungguhnya beliau telah memberitahu mereka daripada bapanya. Beliau telah bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila anda telah bersolat subuh, maka katakanlah sebelum anda berbicara dengan orang lain. Lepas habis sembahyang subuh, sebelum bersembang dengan orang lain, Nabi suruh kita buat apa? Kita baca doa Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Yang bermaksud, ya Allah, lindungilah saya daripada api neraka sebanyak 7 kali, kerana sesungguhnya sekiranya anda telah meninggal dunia pada sebarang waktu daripada siang anda membaca doa itu, nescaya Allah telah menulis buat anda akan keselamatan daripada api neraka. Maka apabila anda telah bersolat maghrib, maka katakanlah sebelum anda berbicara dengan orang lain, Allahumma ajirni minan nar, yang bermaksud, ya Allah, lindungilah saya daripada api neraka sebanyak 7 kali, kerana sesungguhnya sekiranya anda telah meninggal dunia pada sebarang waktu daripada malam anda membaca doa itu, nescaya Allah telah menulis buat anda akan keselamatan daripada api neraka. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Nasa'i maknanya sama dengan al-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Kita lepas subuh baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Mati pagi tu insya-Allah selamat daripada api neraka. Itu janjilah. Itu yang disebut oleh baginda Nabi. Lepas solat maghrib, sebelum bercakap dengan orang lain, baca dulu Allahumma ajirni minan nar. Kalau kita mati malam tu, meninggal malam tu, insya-Allah selamat daripada api neraka. Pengajaran hadis. Kita hendaklah mengambil peluang yang sangat penting ini bagi memohon kepada Allah agar kita diselamatkan daripada kengerian, azab api neraka di akhirat kelak. Caranya adalah kita menjadikan antara zikir selepas kita selesai menunaikan solat subuh dan maghrib. Sebelum kita berbicara dengan sesiapa sahaja, kita baca doa Allahumma ajirni minan nar, yang bermaksud, ya Allah, lindungilah saya daripada api neraka. Doa ini hendaklah dibaca sebanyak 7 kali sebagaimana disebut dalam al-hadis. Tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu doa ini kepada Sayyidina Muslim bin Al-Harith At-Tamimi secara rahsia dan tidak pula disebut secara terang-terangan di hadapan para sahabat baginda yang lain, bukanlah bermaksud untuk melarang doa ini disebarkan kepada orang lain selain daripada Sayyidina Muslim bin Al-Harith. Sebaliknya, baginda berbuat demikian supaya Sayyidina Muslim bin Al-Harith sendiri akan mengambil berat tentang doa ini dan mengamalkannya secara bersungguh-sungguh, kerana doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus kepada beliau. Jadi Nabi bagi tahu secara rahsia kepada Sayyidina Muslim. Bukanlah bermakna bila mana Sayyidina Muslim dapat hadis ni tak boleh bagi tahu orang lain, boleh. Tak, cuma bila mana Nabi bagi tahu secara rahsia kepada Sayyidina Muslim, itu tidak lebih menunjukkan ambil beratnya Rasulullah terhadap Sayyidina Muslim dan suruh Sayyidina Muslim itu benar-benar beramal dengan hadis ini. Okey, hikmah yang ketiga, antara hikmah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kita mengulang doa ini sebanyak 7 kali adalah kerana neraka diciptakan oleh Allah dengan mempunyai 7 pintu. Maka dengan membaca doa ini sebanyak 7 kali, kita telah memohon kepada Allah agar menjauhkan kita daripada ketujuh pintu tersebut yang akan menyebabkan seseorang dihumban ke dalam api neraka. Jadi hikmah dibaca 7 kali, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Tujuannya ialah, hikmahnya ialah neraka ada 7 pintu. Setiap kali kita baca, insya-Allah kita terlindung daripada satu pintu neraka. 7 kali baca, terlindung kita daripada 7 pintu api neraka. Satu dua hadis lagi. Hadis yang ke-15. Tasbih, tahmid dan takbir selepas salat sebanyak 33 kali. An Abi Salihin
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة كذا قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء رواه مسلم. Terjemahan hadis daripada Abu Salih daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya mereka yang fakir daripada golongan muhajirin telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, para pemilik harta yang banyak telah pergi dengan membawa darajat-darajat yang tinggi dan nikmat yang kekal. Ini orang miskin sebut kepada baginda Nabi, orang miskin daripada golongan muhajirin. Lalu baginda telah bersabda, Nabi tanya, apakah itu? Mereka telah berkata, mereka iaitu para pemilik harta itulah. Mereka bersolat sebagaimana kami bersolat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka bersedekah dalam keadaan kami tidak mampu bersedekah. Tak ada pitih. Orang miskin tak ada pitih. Mereka memerdekakan hamba dalam keadaan kami tidak memerdekakan hamba. Sebab hamba ni nak dimerdekakan mesti beli, lepas tu merdekakan. Tak. Jadi kami tak ada pitih nak merdekakan hamba. Nak membeli hamba dan merdekakan hamba. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, adakah kamu semua tidak mahu saya ajarkan kamu semua akan sesuatu yang kamu semua dengan sebabnya akan mendapatkan orang yang telah mendahului kamu semua. Jadi Nabi beritahu, nak tak kalau aku ajar satu perkara yang dengan satu perkara tu kamu akan mendahului orang yang telah mendahului kamu, ataupun yang lebih tepat, kamu akan mendapatkan orang yang telah mendahului kamu. Maknanya orang yang pahalanya dah banyak, kamu boleh follow ataupun kamu boleh sama naik. Itulah mudah-mudahnya. Kamu semua dengan yang kedua, kamu akan dapat apa? Kamu semua dengan sebabnya, sebab amalkan apa yang aku nak sebut ni, akan mendahului orang yang akan datang selepas kamu semua. Dan tidak akan ada seorang pun yang paling lebih daripada kamu semua, melainkan orang yang telah melakukan seperti apa yang kamu semua telah lakukan. Maka telah berkata orang miskin tu daripada kalangan sahabat, kami tidak mahu anda tidak memberitahu kami. Kami tidak mahu anda tidak memberitahu kami wahai Rasulullah. Maknanya kami nak kamu wahai Rasulullah bagi tahu kami apakah perkara tersebut. Baginda telah bersabda, kamu semua bertasbih, subhanallah, subhanallah, bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, dan bertahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, selepas setiap solat sebanyak 33 kali. Tak. Jadi kita sebut Allahu akbar 33 kali, bertahmid alhamdulillah 33 kali, dan juga bertasbih subhanallah 33 kali. Abu Salih telah berkata, lalu mereka yang fakir daripada golongan muhajirin pun telah kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas golongan miskin daripada muhajirin itu dapat hadis daripada Nabi, mereka beramal. Sampai satu ketika datang pula jumpa Nabi. Nak beritahu dia kat Nabi ni. Mereka beritahu, saudara-saudara kami para pemilik harta telah mendengar apa yang kami telah lakukan. Lalu mereka pun telah melakukan sepertinya. Jadi sebelum ini para sahabat Nabi yang miskin tanya satu amalan supaya dengan amalan tersebut mereka boleh melawan pahala-pahala
orang kaya daripada kalangan sahabat. Tak, sahabat yang kaya boleh sedekah, boleh memerdekakan hamba. Kami tak mampu, miskin. Jadi Nabi pun bagi tips, cara-cara dia. Tasbih 33 kali, takbir 33 kali, lepas tu tahmid 33 kali, insya-Allah kamu akan mendahului mereka lah. Ataupun paling tidak sama naik. Tak, sudut pahala tu. Rupanya perkara tersebut juga diketahui oleh orang-orang kaya. Orang-orang kaya tu juga amalkan hadis ini. Jadi macam tak puas hatilah sahabat ni. Datang jumpa Nabi dah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, itu adalah kelebihan kurniaan daripada Allah yang dia berikan kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki. Jadi Nabi sebut, itu kelebihan yang Allah Ta'ala nak bagi kepada siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak. Jadi ada orang kaya sedekah. Pahala sedekah dia dapat, kamu tak dapat. Lepas tu pahala bertasbih, bertakbir, bertahmid selepas sembahyang tu mereka dapat sebab mereka amal, kamu pun dapat sebab kamu beramal. Cuma kamu tak dapat pahala sedekah, pahala bebaskan hamba itulah. Jadi jawapannya ialah Nabi jawab, itu adalah lebihan kurnia daripada Allah yang dia berikan kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ini bukan muslimun minal muslimin. Satu ketika tu saya teringatlah dalam kelas Syekh Said Shaltut hafizahullah, asalnya Syekh Said baca satu hadis, lepas tu Syekh Said tanya Ustaz Khairul Nizam, riwayat siapa hadis ni? Maka Ustaz Khairul Nizam pun dia jawab secara bergurau lah, rawahu muslimun, ay rawahu muslimun minal muslimin. Maknanya telah meriwayatkan hadis ini oleh seorang yang beragama Islam daripada orang-orang Islam yang ramai. Tu jawapan melawak lah tu, jawapan lajar buruk. Pengajaran hadis. Jadi Al-Imam Muslim ni nama orang, bukan muslimun minal muslimin. Pengajaran hadis ini menunjukkan betapa besarnya ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang telah selesai solatnya mengucapkan lafaz subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah sebanyak 33 kali, dan Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Menurut hadis ini, pahala orang yang mengucapkan zikir ini tidak akan dapat dikalahkan oleh pahala orang yang bersedekah dan memerdekakan hamba, namun tidak pula berzikir dengan zikir ini. Jadi pahala berzikir dengan zikir yang 33 ni tak dapat dikalahkan oleh pahala kalau orang bersedekah dan juga memerdekakan hamba. Sedangkan bersedekah perlu guna duit. Tak ada duit tak nak sedekah. Begitu juga memerdekakan hamba. Tak, jadi kalau kita tak mampu yang tu, kita buat yang ni. Setiap kali sembahyang, sedaya upaya insya-Allah sama-sama kita azam 33 33 33. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi kalau tu imam nak cepat sekalipun, tak, dia tak baca, kita baca sendirilah. Tak, kadang-kadang imam nak cepat. Kadang-kadang dekat sekolah ke apa tak. Lepas tu budak-budak nak makan, jadi dipendekkan, diringkaskan wirid tu. Jadi kita bila tahu kelebihan ni, kita cuba juga untuk baca. Kitab boleh PM ke Maktabah Ruwaq Jawi. Cuba search dekat Facebook tu, Maktabah Ruwaq Jawi, ataupun cuba tengok page Ruwaq Jawi. Dia orang jual lah. Saya dapat hadiah. Saya dapat hadiah sebab Ustaz Khairul datang baru ni. Dia bagi 4 buah kitab. Ni antara salah satu lah. Jadi memang disediakan untuk orang awam kitab ni. Jadi kita baca untuk sama-sama ambil manfaat. Kalau tengok Shopee pun mungkin ada kot. Maktabah Talib Al-Azhari rasa dia ada jual juga kitab ni. Matas di Shopee. Yang kedua kita nak buka dah. Hadis ini turut menunjukkan betapa tingginya ketakwaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama sekali tidak merasa resah sekiranya mereka diuji dengan kesusahan hidup. Ya Rabbi. Ini sahabat Nabi lah. Min sya'nil kibar. Sahabat Nabi sebab dididik oleh Nabi, sebab tu sifatnya begitu. Mereka tak mengadu kat Nabi, miskin aku ni, nak macam mana jadi kaya, boleh ajar saham ke apa dah. Tak ada. Mereka beritahu, puak ni bersedekah Rasulullah, kami ni miskin tak boleh sedekah. Jadi mereka iri hati pada sudut pahala tu. Ini sya'nu as-sahabah. Sikap sahabat Nabi. Sebab dididik oleh Sayyidu al-awwalina wal-akhirin.
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun keresahan dan kerisauan mereka hanyalah sekiranya pahala amalan mereka dapat dikalahkan oleh pahala amalan orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, hadis ini turut menunjukkan kelebihan orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang melimpah ruah dalam keadaan hartanya tidak pula menghalangnya daripada beribadat kepada Allah Taala. Jadi dalam hadis ini juga nak beritahu fadilat kelebihan orang yang ada harta dan sedekah, dan banyak memberi khidmat kepada masyarakat dengan harta yang mereka ada. Sebab tu sehingga menyebabkan sahabat Nabi yang miskin dengki sebab mereka tak dapat pahala sedekah, pahala merdekakan hamba dan sebagainya. Jadi kalau kita ada harta tu, kongsi-kongsilah. Kalau tak banyak pun sedikit, terutama bulan Ramadan ni. Okey, cukup sekadar tu. InsyaAllah nanti kita sambung lagi hadis ke-16. Nak berbuka dah kita ni. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.